A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Alhamdulillah ja'ala as-siyamu tariqatan lil muttaqin wa wa'adahum bil jannati na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah berikan kita satu kehidupan, yang kehidupan ini untuk kita bercucuk tanam, untuk kita mencari, untuk kita mengenal tujuan kehidupan di akhirat. Siapa yang faham mengapa dia akan mati, siapa yang faham tentang ilmu akhirat, siapa yang faham bahawa dia akan disoal di hadapan Allah Rabbul Jalil, dia akan gunakan alam dunia yang dia hidup ini, yang sementara ini, untuk mencari bekalan di sana. Bagaimana untuk dia mencari? Dia akan selalu ada di majlis ilmu. Dia akan selalu berada di dalam saf-saf solat berjamaah. Dia akan selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dia tahu dia akan meninggal akan dunia yang sementara ini. Tempat tinggal yang kekal adalah di akhirat, antara syurga atau neraka. Kita boleh pilih dah. Maka dengan akal yang telah diberikan oleh Allah, agama yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, pakai akal kita pun kita boleh beza dah. Tempat tinggal aku nanti di mana? Syurga atau neraka? Tak payah tanya saya, sendiri pun boleh tahu dah kehidupan kita macam mana. Bagaimana dengan amar ma'ruf kita? Bagaimana yang disuruh oleh Allah, sudahkah kita tunaikan? Bagaimana nahi mungkar? Sudahkah benda-benda yang diharam kita tegah? Tak boleh tegah hak yang luar, tegah orang, tegah diri kita dulu daripada melakukan kemungkaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi lagi kesempatan pada kita yang nama kehidupan. Allah panjangkan lagi umur kita untuk kita bertaubat kepadanya. Allah panjangkan lagi usia kita untuk kita mencari bekalan ke sana. Dan ingat, waktu kita cari bekalan, janganlah di samping-samping mencari itu kita menzalimi orang lain. Kerana bekalan yang kita cari tadi, semua hak yang orang kita zalim tu tadi, semua akan dibicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang muflis di dunia, orang yang muflis di akhirat, siapa? Orang yang menzalimi hak saudaranya sendiri. Dia akan diklaimkan segala amalan yang dia buat, rugi. Last tempat dia tetap neraka, sebab akaun dia kosong. Dia kena bayar saman tu, dia kena bayar saman ni. Dia ada beratus-ratus, beribu, trilion, juta amalan. Tiba-tiba nak kena bayar kat kuanu, dia kena bayar kat kuani, dia muhung kuanu, dia muhung kuani, dia fitnah kuanu, dia fitnah kuani. Tapi masjid tak tinggal. Semua tu bagi ke orang.
Muslimin yang dirahmati Allah, betapa ruginya kita. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu sebenarnya. Mengejar, bekerja, tetapi dalam bekerja gaji diberi, rasuah makan juga. Macam itulah. Tak cukup ke? Tak cukup sebenarnya. Tak mati pun kalau gaji tak cukup. Ada orang mati ke gaji tak cukup? Tidak. Kerana kehendak nafsu kita hidup tu. Orang pakai mewah, dia pun nak pakai mewah, sedangkan gaji dia tak cukup pun. Maka dia akan buat sesuatu untuk dia berhidup, dia bermewah-mewah di atas muka bumi. Dia terlupa kata dia telah menzalimi hak orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita sebelum kita menutup mata. Orang beginilah kata ulama yang sakitnya saat kematian. Sebab apa? Sebab dia cintakan dunia. Sakitnya ketika berpisah. Rasulullah pun sakit, sampai sakit dia itu kata Aisyah, rendam, cari bekas ayak, ada bekas ayak disimpan, diletak di tepi Rasulullah ketika nazak sakaratul maut. Dia celup tangan dalam tu Rasulullah, la muka. Sakit sangat. Mungkin dengan ayak tu tadi boleh meredakan kesakitan ketika ruh dicabut. Sakit tu Rasulullah. Tambah kita yang bercinta dengan dunia, yang asyik rindu dunia ni macam mana agak-agak. Yang Rasulullah tadi rindu akhirat pun sakit. Kalau kita yang rindu dunia semata-mata rindu nak berpisah agak-agak macam mana? Muhasabah diri kita sama-sama tuan-tuan. Sebab itulah kena ada dalam majlis ilmu, duduk dengan orang soleh. Sebab dia boleh pesan dekat kita supaya jangan lupa jangan lupa tau, kita semua akan mati. Itu orang soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung balik kitab kita Bahrul Madhi. Kita membicarakan tentang puasa. Masalah 72. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Bila kita kata Sahih At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, ini kitab hadis, asai hadis. Lepas tu disyarah oleh ulama. Syarah dalam bahasa Arab kitab dia Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Digunakan di seluruh Nusantara yang menggunakan bahasa Melayu, semua pakai kitab Bahrul Madhi. Kalau tuan-tuan pergi ke selatan Thailand pun macam tu, di Indonesia pun macam tu, di Brunei pun macam tu, di Filipin yang menggunakan di Sulu, menggunakan bahasa Melayu pun akan pakai kitab sama ya, bahasa Nusantara. Baik, moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin, yantafa'u bihi ila darain. 72. Makan sahur jadi perbezaan. Sebab apa kita disuruh makan sahur sunat? Sebab nak bezakan puasa kita orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi pun puasa, tapi mereka tak makan sahur. Nak bezakan kita dengan mereka, maka sahurlah. Okey, yang ni kita nak bincang. Perbezaan antara puasa muslimin dan ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dululah, sebelum turun Al-Quran, mereka guna kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Itu dia panggil ahli kitab. Ya saudaraku muslimin muslimat ini rahmati Allah, bermula makan sahur itulah perbezaan antara puasa muslimin dan Yahudi. Demikian hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hidup kalau boleh bezakan daripada mereka, pakaian pun bezakan daripada mereka. Pasal apa pakaian nak kena ikut Yahudi? Pasal apa rambut nak buat macam Yahudi? Nabi dah pesan dah, jangan ikut jalan mereka. Pasal apa nak ikut sistem perbankan Yahudi? Pasal apa nak ikut style Yahudi? Heran. Pasal apa? Sebab mereka kata tamadun.
cerdik dunia lah. Sebab itulah depa bunuh para rasul. Sebab itulah depa menyelewengkan kitab-kitab yang ada. Sebab depa cerdik. Takkan kita nak ikut Islam liberal tu kot. Wabtaghi fima atakallah. Kita nak cari ni dunia ni, nak cari. Wa ma yanbaghi. Kan silap ayat tadi. Macam inilah. Siapa yang cari dunia yang tidak berlandaskan kepada agama Allah, yang ni Islam, amalan dia tak sah pun di sisi Allah. Dia nak kayuh geret, kayuh lah, tak ada apa, tapi ikut cara Islam. Dia ikut cara Yahudi tu pasal apa? Semayang tak tawan hala satu, tu lawan lah tu. Lepas tu pakaian, Masya Allah, Tabarakallah. Nak main bola, main lah, tak ada apa. Nak cari dunia, cari. Kata nak main bola, main je, tak ada apa. Tapi pasal apa sampai maghrib pun sampai tuang, seluar pendek. Faham tak? Tu simple ya saya nak bagi kat tuan-tuan. Islam saja panduan kita. Nak main, tak ada apa. Nak menega. Tapi cara menega dia macam mana? Sampai masuk jamban pun Rasulullah ajak. Masuk jamban kita macam mana? Masuk jamban kafir macam mana? Boleh beza, takkan main calitnya kot. Habis tak ada ayak sangat dah ke? Muslimin yang dirahmati Allah. Sekecil-kecil, sebesar-besar semua Rasulullah ajak dah kita. Dalam Quran ada, dalam hadis kita. Tapi macam mana pun dia nak ikut Yahudi juga. Heran tak tuan-tuan? Okey. Itu sebab Rasulullah suruh beza dah. Sampai tang puasa pun Rasulullah suruh bezakan. Macam mana? Bangun sahur. Satu lagi Good Friday. Kristian kot. Puasa hari Jumaat. Itu sebab hukum puasa hari Jumaat makruh. Kalau nak puasa juga, tolong puasa hari Khamis. Kalau nak puasa juga, puasa hari Sabtu, supaya ada perbezaan antara Kristian dengan Islam. Nak puasa Tasu'a 9 Muharram, jangan puasa 10 saja. Puasa 9 tu dulu. Sebab 10 tu Yahudi pun puasa. Okey, faham tak? Kita jangan ikut hak kita tengok. Tengok Yahudi kata, hang dengan agama kami sama. Jangan duk kata hang agama baru. Ya, Yahudi pernah kata kat Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah. Hadis yang berbunyi an Amr bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahari. Diriwayatkan daripada Amr bin Aus radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabdalah ia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbezaan antara puasa kita dan puasa Yahudi ialah makan sahur. Tu yang beza kita. Hasan lagi sahih hadis ni. Telah berkata ulama, adalah puasa Yahudi itu berbuka puasa sahaja, tak ada sahur. Tak buka ah. Beza dia yang tu je. Kita kena sahur, lepas sahur ada berbuka, lepas sahur ada berbuka, lepas sahur ada berbuka. Mau kalau buka mesti ada sahur. Yahudi tak ada, tak berbuka ya, break pas. Maka kemudian daripada berbuka, puasanya tiada harus pada i'tiqadnya makan dan jimat dan lainnya semalaman. Puasa sebelum tu, siapa puasa sebulan, kalau kata sebulan tak boleh dengan isteri. Okey, kita dak malam onnya. Maka jadilah ia perbezaan antara puasa kita dan Yahudi, iaitu kita Muslim datang suruh Allah makan dan sebagainya sepanjang malam, mereka tak lain, dan disunatkan makan sahur pula, padanya ada barakah, keberkatan. Tu beza kita. Kok lah ada mai bak kita puasa apa pun tak boleh buat, dengan bini pun tak boleh buat apa. Ai hang ni
Pakai kitab mana? Hang pakai kitab Taurat kot. Ya. Taurat Yahudi ada buat macam tu. Syariat depa. Tapi pada depa dulu sah lah. Pada kita tak boleh. Dia syariat berbeza. Setiap rasul syariat berbeza. Syariat Nabi Sulaiman, contoh, saya bagi contoh. Syariat Nabi Sulaiman pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, patung-patung besar diukir oleh ifrit. Patung-patung besar diukir oleh jin-jin, syaitan. Sebab Nabi Sulaiman menguasai semua. Masa zaman tu patung-patung tak ada apa. Zaman Nabi Muhammad, patung tak boleh. Sebab tu Nabi tak masuk ke Kaabah selagi mana Lata, Uzza, Manaf dihancurkan. Tapi dia naik balik pula dah. Langkawi pun dah. Tak payah pergi lah kot kawasan tu, senang cerita. Okey, senang. Pasal apa? Takut dia panggil syirik khafi. Syirik ni yang menyebabkan kita duduk dalam neraka selama-lamanya. Tak mayang boleh gagah lagi, tapi jangan dia buat ajar macam tu nah. Hari kata ustaz sini kata tak mayang tak apa. Tak puasa pun boleh lagi masuk syurga. Derhaka ibu bapa pun last sekali boleh masuk. Syirik ya. Lalu wow, sudah timbul takjub pada benda yang hak tu. Ngaji kita akidah faham bab patung-patung ni. Tu kami bukan kata tak mau nak lalu, hagi sampai tak lalu situ, kami tak naik feri je lah. Pi jugalah. Tapi taklah niat kata nak pergi ke situ. Muslimin yang dirahmati Allah. Ngaji kita akidah. Macam mana yang dipanggil tauhid uluhiyah. Terus 73 masalah. Makan sahur dikata orang dhaif imannya, membengkakkan mata dan lainnya. Ada orang kata siapa makan sahur ni, ni orang yang lemah. Hang makan sahur buat apa? Hang ni lekeh. Hang tengok aku tak makan sahur, sebulan aku tak makan. Ni orang fang. Sebulan aku tak makan apa? Tengok puasa okey ya, tapi tarawih aku tak pi. Aduh. Orang ni antara kata-kata dia. Dia kata apa? Orang yang dhaif imannya, membengkakkan mata. Orang sahur dia akan bengkak mata. Sebab apa? Jaga malam. Dia tak faham kan, bengkak, lebam. Pasal apa? Dia mencari Allah. Orang yang tak faham, tengok bengkak mata. Pasal kes bangkit malam duk masak. Susah dia kata. Kita tidur senang. Faham kan? Dan lainnya. Baik, kata syarah. Nak syarah balik hak perkataan ni. Bagi kitab Targhib wa Tarhib, sungguhnya telah memecut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera Rasulullah buat takwih atas makan sahur kerana barang yang padanya daripada berjaga malam. Di antaranya sebab jaga malam. Siapa jaga malam dia tak bangkit tahajud pun, dia jaga malam tu pahala dia besar lah. Sebab orang lain semua duk merakot tidur, tiba-tiba kita bangkit untuk ibadah qiyamul lail nama dia. Tak tunggu kata mayang tahajud pun, dia bangkit dah kerana Allah. Makan sahur tu kerana siapa? Kerana Allah lah. Tapi kalau bangkit kerana ada bola, tu bukan. Dulu Mexico kan, zaman saya darjah 4 kat Mexico, waktu sahur tak ingat lagi bela. Bangkit-bangkit, lepas tu jaga terus esok pergi sekolah, mata duk gitu. Kita kaki bola zaman tu lah, lawadak lah. Jaga malam kerana Allah, maka dapat pahala. Bukan tunggu semayang saja. Dia kira qiyamul lail. Dia bangun pasal apa? Kerana Allah. Apa dia? Dia masak untuk suami dia. Lagi nak makan, nampak tak pahala? Suami dia pula duk tunggu makan, baca Quran yang kita bincang minggu lepas kan, berzikir, bertahlil, bertahmid, ambil tasbih, tunggu sementara nak masak apa semua. Ataupun tolong isteri ke sambil dapat pahala semua tu. Okey.
Dan ada kelapangan bagi zikrullah dan tasbihnya dan tamjidnya. Tamim jim yadal, apa dia? Memuji. Dan tahajud bagi Allah Ta'ala, paling elok tahajud lah. Dan membaca Quran dan sembahyang subuh, dan lain daripada itu, daripada beberapa amal yang baik-baik. Dan tiada waktu-waktu di dalam bulan Ramadan itu melainkan pasar yang sangat laku dibeli di dalamnya akan segala barang yang terpuji. Maksudnya pesta ibadah yang jual beli kita dengan Allah Ta'ala cukup laku. Faham tak? Ni bahasa Qiyah. Hidup bangkit malam-malam bulan puasa, mana tak ada pesta pun, hentuk pala abang hantar. Maksud dia ni pakat bangkit semua. Tu orang tua-tua faham. Suruh pasang lampu, cerahkan malam-malam Ramadan. Seronok. Pasal apa? Yang dia percaya kata pasang lampu. Dia pasang lampu, dia berhenti tidur balik. Pasang lampu tu mencerahkan malam-malam Ramadan pula. Hak mana nak pergi surau apa semua dengan lampu yang kita pasang depan rumah, oh nampak jalan. Nampak tak pahala dia tu? Ni dak ke 12 padam. Buka puasa pergi pasang, pukul 12 padam. Kau tu hak nak pergi surau tak boleh tumpang. Pukul tengah-tengah malam. Cuba pasang sampai esok tengok. Nampak jalan. Kerana apa? Kita telah menerangi jalan-jalan dia untuk dia nak pergi surau, pergi masjid. Faham tak tu? Dulu orang tua-tua dulu beramai sungguh. Pasang lampu lah apalah untuk bagi orang-orang semua hidupkan malam Ramadan. Kita pasang beda nak sambut raya. Bakak pasang pelita pukul 7 waktu berbuka. Pukul 12 gagal nak tidur pergi padam. Pasal apa? Minyak habis. So nak bekang air. Muslimin yang dirahmati Allah. Niat tu sebenarnya kita tak faham niat. Orang tua-tua dulu dia faham niat. Dia buat pasang lampu. Kalau di Mesir dia panggil fanus. Kalau bukan bulan Ramadan, gelap gelita ya, lorong-lorong jalan. Kalau bulan puasa, start masuk bulan puasa, pasang semua lampu-lampu fanus aduk tergantung. Cerah menerang. Kita nak pergi mana pun seronok. Macam siang. Kita ada 27 lah kita pasang. Okey, pasang lampu liklap kat raya. Patutnya masuk Ramadan tu pasang dah. Sebab apa? Ramai yang akan bangun malam. Pesta ibadah. Ni sebut dalam kitab ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan dapat laba. Apa dia laba? Keuntungan. Di dalamnya, apa dia tadi? Bangun malam tadi ada jual beli. Maka dapat laba keuntungan di dalam bangun malam tadi akan segala sifat-sifat kemuliaan. Benda-benda terpuji semua dia dapat malam tu. Dan diusahakan di dalamnya akan amal-amal yang soleh semasa dia bangun malam. Dan orang hak tak faham kan kata macam dia atas, bengkak mata lah apalah semua. Dia bengkak mata kerana apa? Kerana akhirat. Yang bengkak mata kerana duk tunggu bola boleh pula. Bengkak mata kerana ketum pun ada. Akhirat ke? Waktu bila orang nak tala buat untuk akhirat, dia duk komen macam-macam. Dan sungguhnya telah aku dengar, kata pengarang kitab ini, siapa dia? Syekh Idris Al-Marbawi, di Mesir ini. Dia duduk di Mesir. Rumah dia dekat yang rumah kami dulu. Dekat, dipanggil Hayus Sabi', daerah 7. Dia duduk di sana dan dia meninggal pun di sana. Daripada orang-orang yang dhaif imannya akan makan sahur itu membawakan tiada hadam, mencerna makanan di dalam perut dan membengkakkan mata dan menaikkan hawa di dalam badan, hawa panas. Beginilah kata orang-orang yang berlebih-lebih pada membagi-bagi dan mempermacam-macamkan aneka makanan dan minuman. Yang ni orang hak suka buat benda makan banyak sangat. Memang ada. Mak mangkit takat goreng nasi pangat dah. Dok dia nak buat 3 mata juga.
kan, takat-takat lapik perut dah lah. Beraneka makan agak-agak dah lah. Lepas tu bila makan pula, mak nak buat sambal ayam, sambal petai. Sahur makan sambal petai, mai pukul 8 cirit birit, mai pukul 12 lembek habis dah. Pasal apa? Pasal buat makan tu tak kena. Dia jadi pesta makan pula dah. Orang suruh bangun cari Allah, dia suruh jadi cerita pasal tak boleh telan dia dah. Mau tunggu telan jenuh tuan-tuan. Ada. Sampai dia pergi Mekah, dia tak kena nasi Arab, dia tak kerti makan. Dia kerja duduk makan buah lai, buah ipon, buah bortual, oren. Bayangkan 40 hari kerja duduk makan tu. Nasi dia tak kerti makan. Tuan-tuan, pi mana pun lapiklah perut, jangan kira nafsu nak makan apa. Orang bagi apa makan, orang sediakan. Larat nak cari pekngor bagi kat kita. Duduk kata, mau kalau duduk di Langkawi boleh makan pekngor dengan temenung. Jadi ni duduk di Mekah ni, tu pun duduk fikir makan lagi. Ada bawa pergi umrah, nasi tak ada cik. Korek tak mana nasi cik. Arab bukan dia kerti bab-bab tu. Tu pun nasib baik lah, nasib baik chef-chef kita pi sana. Kalau tidak dulu tak tahulah. Jangan kita makan ni jangan ikut selera je. Kalau makan nak kena tunggu selera, mati tuan-tuan. Tapi nasib baiklah orang kita dia pandai dah makan nasi Arab, pandai dah. Alhamdulillah. Dia pandai dah makan nasi Arab. Silat-silat nasi Arab tiap-tiap hari pun dah. Lebih pada Arab pula dah. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Ada ni pasal ada. Hampir lembek balik lembek. Bukan demam pun. Rupanya makan tak sesuai dia kata. Subhanallah. Banyaknya orang perempuan lah. Senang cerita. Dia tak boleh. Dia memilih makan pula. Dia duduk biasa makan sedap-sedap. Paling kurang 3 mata di rumah. Maka kalau pi tak ada 3 mata tu mampu dia kata. Tak boleh makan. Tak boleh jalan dia kata. Kalau duduk makan buah lai tu. Buah lai pun bukan buah besar. Bukan buah lai. Berapa tu. Macam lai ke besar. Satu lagi pula bertual oren. Baca duduk makan oren tu lah. Muka pun naik kuning dah. Sulaiman yang dirahmati Allah. Nah, isi perut bukan isi nafsu. Di Mesir kata tadi. Sebab apa? Bermacam-macam aneka makanan dan minuman, dan lupa mereka itu akan sabda Nabi SAW, ni'mas sahur at-tamar, sebaik-baik makanan sahur ialah buah kurma. Kita sungguh sahur ya Allah 3 rasa apa dah sahur. Tak tahulah, boleh kecirit esok tu. Saya kata dah baru ni kan, sebelum kita masuk kitab ni, di antara sebab pasal apa saya sahur dah lah ustaz, tapi pasal apa mangkit teruk kok. Dah malam abang pasang ni dia punya perut, usus tu dah penat dah. Mau tak penat main tengah hari, kita tak buat apa pun tapi penat sebab usus kita tu teruk. Hak 3 rasa malam sumbat. Wahai orang-orang yang beriman, percayakan Allah dan Rasulnya. Itu maksud orang yang beriman. Percaya Allah dan Rasul, beriman. Kalau hang tak percaya ke Allah, hang tak percaya ke Rasul, apa dia maksud percaya ni? Ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Itu maksud beriman. Apa yang Allah Ta'ala, apa yang Nabi minta suruh kita buat, buat. Apa yang Nabi larang, tinggal. Macam sama juga. Tapi duk kata percaya, tapi duk lawan balik. Apa cerita? Telah muafaqah kepala-kepala hukama, orang cerdik pandai, dan tabib-tabib yang besar, doktor-doktor, dan ulama-ulama, alim ulama dalam hal agama, yang mahir pada ilmu kimia. Ni sebut dalam kitab. Telah diperiksa mereka itu akan buah kurma dengan jalan cara kimia. Didapati mereka itu meringankan perut dan senang hadam. Bila senang hadam, perut kita tak teruk nak proses.
Yang pi perkena nasi Arab tengah malam tu siapa suruh? Bubuh pula kambing. Penat perut. Dan sekadar yang memadai itu seperti yang telah menentu akan dia oleh pawang. Pawang, tahu pawang? Nak kena cerita pula dukun. Orang-orang berubat lah. Segala jiwa iaitu penghulu kita dan cahaya mata kita. Siapa? Orang yang cukup pandai mahir bab manusia ni. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pakar bahagian manusia, terpilih, mukhtar, Mustafa. Allah yang pilih. Sebab dia melalui wahyu. Dia tahu ilmu manusia. Siapa? Cahaya mata kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu manusia lemah tak mana apa semua. Sebab tu dia pandai ambil. Dia sembahyang waktu bila, dia tidur waktu bila. Sebab dia tahu kelemahan manusia, kelebihan manusia. Dia tahu. Pasal apa Nabi lepas makan Nabi jilat jari? Dia tahu. Pasal apa? Sebab nak bagi hadam cepat maka jilat jari. Jari kita ni ada asid. Tak percaya pergi celup dalam nasi, bini duduk tengah masak pergi celup. Tak ada berapa jam basi terus. Makan mau duk celup, tak pakai cedok, sat lagi basi lah gulai tu, mai duk celup. Sebab di tangan kita. Siapa ajak? Rasulullah ajak. Rasulullah dia mengaji tahun mana? Oxford. Dia diwahyukan pakar manusia Rasulullah. Dia tahu kelemahan manusia, kelebihan manusia. Maka apa yang dia buat untuk kita ikut dia sebab dia pakar. Maka mengisyaratkan ia sallallahu alaihi wasallam pada hadis itu akan dua perkara yang besar. Maka Nabi tahu zaman Nabi itu adakah pakar-pakar kimia? Tak ada lagi. Adakah pakar-pakar anatomi? Tak ada lagi. Adakah pakar-pakar fizik? Tak ada lagi. Tapi setelah kewafatan dia sampailah ke kurun yang berapa baru dikaji. Kaji. Betul apa yang Rasulullah kata. Rasulullah pergi mengaji tak mana? Tak keheran ke? Okey, tengok yang pertama. Tamar itu makanan ringan bagi sahur. Yang kedua, berjaga pada waktu sahur hingga terbit fajar kerana ibadah. Okey, baik. Ingat dulu poin dia. Makna na'imah. Pada hadis itu, yakni jikalau diceraikan lebih baik makanan satu-satu. Na'imah. Na'imah sahur at-tamar. Dalam hadis Nabi. Na'imah. Nun aimim. Bukan na'am. Satu-satu. Makan sebiji. Pernah tak makan? Tuan-tuan makan pada buah kurma telan 3 biji tu. Pernah buat kerja tu? Tak pernah kan? Darian pernah buat kerja macam tu tak? Tak pernah kan? Tapi kalau koci, kalau kacang kadang-kadang kuruk terus kan. Kurma tak pernah buat kerja tu. Mau bubuh 3 biji, tak keluar biji lah. Tak pernah buat kerja macam tu. Makanan yang paling ringan, paling simple tapi kenyang, bubuh sebiji, koyak atas. Nabi koyak dulu. Bubuh. Telan, baru bubuh pula. Nampak relax. Mau kalau nasi, apa biji? Tak tahu, hadut di tangan mau ada beratus juta. Tak ada nak telan bubuh pula. Tak kelingkup perut. Betul? Antara kurma. Kelebihan kurma. Mengkehendaki Nabi SAW bahawa beramal mereka itu dengan sunat makan sahur. Sunnah ke sunat ni? Sunnah lain, sunat lain. Sunat hukum, sunnah tu perbuatan Rasulullah. Dan memelihara mereka itu akan yang ringannya dan yang baik macamnya. Apa dia benda yang ringan, kita kenyang tapi ringan, relax. Kurma ya. Tapi kita jenis nafsu. Benda nafsu ni tak beraya lah. Dia nak makan malam sahur kambing, dia nak makan 3 rasa, dia nak makan chicken chop, dia nak makan lamb chop loh. Dan jangan meluas dan mempermacamkan pada makanan yang tiada mencerna. Benda yang lambat cerna jangan makan waktu sahur. Daging lagi teruk. Makan daging ketika sahur memang cari penyakit.
Faham? Jangan makan waktu nak sahur nak ni. Dan tiadalah yang lobakan atas bersedap-sedap. Jangan makan sedap-sedap waktu sahur. Makanan dan berlebih-lebih padanya, melainkan daripada sifat-sifat orang kafir yang jahat. Orang kafir yang buat kerja macam tu, dia takut lapar, dia makan siap-siap. Khodor, bukan khodor, makan siap-siap. Dia suruh tak jumpa, dia kata. Lagi derhaka dan lalai daripada ingatkan Allah. Jangan duk buat perangai macam tu. Sebagaimana firman Allah, innallaha yadkhulul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nari maswa lahum. Surah Muhammad. Bahwasanya maksud dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan segala orang-orang yang beriman, percaya mereka itu akan Allah dan Rasulnya, dan beramal. Allah Ta'ala masukkan orang beriman, saya cepatkan, mereka itu akan amal yang soleh, masuk dalam syurga pasal amal soleh mereka. Kita duk kata kita puasa dah, kita sahur dah, tapi cara makan kita tu orang soleh tak? Ingat balik, orang soleh tak buat kerja macam tu. Yang berlari syurga itu, yang berlari daripada bawahnya sungai-sungai dan bermula sungai-sungai, mana dia? Sungai-sungai dan bermula segala kafir itu. Ni panggil orang kafir, tadi orang Islam, orang yang amal soleh. Bersedap-sedap mereka itu di dalam dunia, dan memakan mereka itu sebagai makan seperti mana makan binatang. Makan. Tuan-tuan, orang soleh tak buat kerja macam tu. Sebab itulah puasa kita tak pernah mendidik kita. Sebab apa? Cara berbuka kita tak kena, cara sahur kita tak kena. Sebab cara berbuka bukan macam orang soleh, macam kafir. Bersahur pun bukan macam orang soleh, macam kafir. Maka puasa tak ada langsung nilai untuk menjaga kita selama sebulan. Tak ada latihan pun. Seolah-olah latihan anak orang kaya masuk ke hutan, duduk dalam bilik aircon. Orang tu pula anak orang miskin duduk dalam kemah yang penuh dengan nyamuk apa semua. Alah, bisa Tegal biasa dia tu. Yang hak ni walaupun pi sama camp, tapi balik duk perangai macam tu juga. Pasal apa? Pasal semua nak sedap, nak seronok. Maka dia tak merubah dia menjadi orang yang baik. Kalau kita masuk sebulan Ramadan, kalau betul-betul cara makan kita, puasa kita, sahur kita, buka puasa kita, semua mengikut orang yang soleh betul, insya-Allah kita yang terbaik. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka api neraka lah itu tempat tinggal mereka. Siapa yang suka nak bersedap-sedap, tuan-tuan, sungguh tuan-tuan, tuan-tuan tengok nah, orang berbuka puasa, orang yang puasa benak berbuka, saya tak kata kat tuan-tuan nah, dia duk fikir dah dia nak buka puasa apa ni, hak sedap-sedap, betul tak? Kita boleh nilai dah, ada apa pembuka ajalah, ada fikir macam tu dah. Kali kita pergi pasar Ramadan, kita beli hak ni, kita beli hak ni, sampai penuh di jari, di tangan. Pasal apa? Nak qada balas dendam hak puasa. Lepas tu sahur dia. Sahur nak makan apa pula? Bini tanya. Nak makan malam ni apa, ikan talang masin, apa dah? Gulai ikan talang masin. Kedekung, kedekang, takik ikan masin tu tadi. Tarawih haram tak dia kan. Kedekung, kedekang. Lu nak masak, nak makan. Makan dengan apa? Makan dengan masak lemak, masak lemak 3 macam. Macam mana yang kata Ramadan nak boleh didik kita? Mari sama-sama kita muhasabah tuan-tuan. Berapa lama dah kita puasa seumur hidup kita? 40 tahun. Pasal apa Ramadan, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan tak pernah ubah kita? Bukan dia tak pernah ubah, dia mengubah. Tapi kita tak mau nak merubah sebab kita nak secara eksekutif, VIP punya puasa. Ada
pi umrah, pi haji secara eksklusif. Bayar 90,000. Tuan-tuan nak saya boleh kira. Pi buat haji 90,000. Nak apa? Orang sedia. Tuan-tuan nak makan pekngor, buat pekngor lagi tuan-tuan. Pi Arafah, duduk dalam kereta limousine, duduk dalam tempat ni, keluar sat bagi kena panas, masuk balik. Fuh. Ada package tu ada. Tapi haji dia didik dia tak ada. Dapatlah SJ di depan tu. Dia buat apa? Qiran tamattu'. Dia tak buat tamattu', dia buat ifrad dengan qirannya. Niat siap-siap naik pakai umrah. Pi seminggu lah. Yang Pak Long ni pi 40 hari meleleh ayat liang. Pi Arafah sampai berapa lama? Berjalan daripada Mina apa semua, patah balik mai pula Muzdalifah apa semua. Dia ni dah sat dia ada pi. Pasal apa buat jadi macam tu? Eloklah boleh berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita masuk bab majaa fi karahiyatis saum fi safar. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis tegah puasa ketika musafir. Siapa yang musafir dua marhalah, pasal apa Rasulullah tegah, pasal apa Allah tegah dia berpuasa. Dan siapa pula, pasal apa pula boleh buat pilihan, aku tak mau puasa, boleh tak? Boleh tak ada apa. Terbang pi Kuala Lumpur 45 minit nak puasa buat apa? Kena penat nak apa. Tapi kalau saya tak mau puasa boleh tak? Boleh, tapi hang kena qada. Esok orang makan hang kena qada. Hang nak mana? Orang lain mau pekat makan dia kena qada puasa. Kerana apa? Musafir itu. Baik puasa lah, tenang. Faham tak? Puasa fardu dengan puasa kita qada tak sama. Sembahyang fardu dengan sembahyang kita qada tak sama, tuan-tuan. Walaupun memang diberi izin. Subuh tak bangkit, pasal apa? Jam tak bunyi apa semua. Ya, tak berdosa. Hak berdosa pasal bunyi dah tenenet pergi tutup, tu berdosa lah. Tak bangkit pukul 8 lah. Tapi dia qada. Tak sama dengan pergi sembahyang waktu betul-betul yang sembahyang. Nak pergi Kuala Lumpur boleh tak ustaz? Saya nak tak puasa. Boleh lah, tapi abang nak qada balik. Orang lain mau pekat buka, abang duk puasa seorang-seorang. Kelipuk. Puasa sunat, puasa qada lagi teruk pada dia. Oh lelah tak ya, saya tak mau, saya nak puasa. It's up to you. Minggu depan insya-Allah kita bincang bab tu. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.